Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Brenda Marcus, bernombor metrik 201800 dari Program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada penyelia saya, iaitu Dr. Rosita Radiah Said. Tujuan video ini dibuat adalah untuk membentangkan hasil laporan saya, iaitu bagi kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Latar belakang sekolah. Pada tahun 1946, cadangan mewujudkan sekolah menengah Methodist oleh Reverend Ling Kai Cheng telah diterima oleh Methodist Church Council. Pada 1947, pembukaan semula Anglo-Chinese School for Boys oleh Reverend E.O. McGraw dan Yik Ing Girls School. Nama kedua-dua sekolah ini telah ditukarkan nama kepada Sekolah Kebangsaan SK Methodist dan SMK Methodist. Pada tahun 1948, Jabatan Pendidikan Sarawak meneruskan pembinaan SMK Methodist sebagaimana yang telah dirancang. Pada tahun 1949 pula, permulaan perjalanan SMK Methodist Sibu atau lebih dikenali sebagai Methodist Secondary School bertarikh 9 Januari 1949 di Gereja Methodist Massillon, Jalan Pulau. Misi dan visi SMK Methodist Sibu. Misi bagi SMK Methodist Sibu yang pertama adalah memastikan kualiti dan kuantiti kurikulum sentiasa cemerlang. Yang kedua, memaksimumkan penglibatan warga sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Yang ketiga, menerapkan sasiah dan nilai-nilai murni dalam sanubari setiap warga sekolah. Yang keempat, melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang terus dan telus. Dan yang kelima, mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk kegiatan kurikulum dan kokurikulum. Bagi visi sekolah pula, SMK Methodist akan menjadi sebuah institusi pendidikan ternama yang berupaya menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam aspek kurikulum dan kokurikulum menjelang tahun 2010. Lokasi sekolah. Lokasi sekolah SMK Methodist Sibu beralamat di Jalan Tun Abang Haji Openg 96000 Sibu, Sarawak. Sekolah ini berada di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Sibu iaitu PPD Sibu. Sekolah ini dikelilingi oleh perumahan penduduk dan menjadikan sekolah ini menjadi pilihan utama ibu bapa untuk menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah atas faktor berhampiran dengan tempat tinggal. Berikut merupakan infrastruktur sekolah. Pemerhatian terhadap proses PDPC. Sepanjang proses PDPC, saya telah melihat beberapa kekuatan bagi PDPC. Yang pertama, pelajar berinteraksi secara aktif. Yang kedua, guru menggunakan ABM dan BBM. Yang ketiga adalah latihan yang diberikan menyeronokkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan PDPC yang saya dapati. Yang pertama, PDPC tidak seiring dengan RPH, di mana pembelajaran pada hari kejadian adalah tidak sama seperti yang dirancangkan di RPH. Yang kedua, penglibatan murid tidak menyeluruh. Pelajar yang sama sahaja menjawab pertanyaan guru semasa pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang ketiga, masa PDPC adalah sangat terhad. Guru tidak dapat mengajar dengan sempurna kerana mengejar masa. Oleh itu, penyampaian guru tidak mencapai tahap yang memuaskan. Berikut merupakan kemudahan ABM dan BBM yang telah digunakan oleh guru. Bagi amalan pedagogi, guru telah menggunakan PDPC berpusatkan murid dan PDPC berpusatkan guru. Bagi PDPC berpusatkan murid, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk melakukan aktiviti kumpulan yang diberikan oleh guru. Bagi PDPC berpusatkan guru pula, guru mengajar prosa tradisional kepada pelajar. Ini merupakan rancangan pengajaran harian RPH pada tarikh 23 Ogos 2021 di kelas 3 Yakin. Bagi RPH tersebut, pelaksanaan kebat dalam PDPC telah diterapkan, iaitu guru pembimbing mengemukakan soalan kebat kepada pelajar dan kesediaan diri sebagai guru. Saya berharap saya dapat melaksanakan PDPC dengan baik dan cakna dengan kebolehan mereka. Refleksi terhadap aktiviti kokurikulum. Bagi aktiviti kokurikulum, saya telah mengambil pertandingan forum remaja. Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist akan menghantar pelajar ke pertandingan forum remaja yang sering diadakan pada setiap tahun. Guru yang mengendalikan kelab bahasa Melayu diberikan mandat untuk menguruskan pelajar ini. Memandangkan pandemik melanda negara,
Pelajar kali ini hanya perlu merakam diri mereka sendiri dan memberikan video tersebut kepada guru untuk sesi latihan. Sebarang penambahbaikan untuk intonasi pelajar akan diperbaiki dari masa ke masa. Kekuatan pertandingan forum remaja. Yang pertama, memperlihatkan semangat pelajar. Yang kedua, pengurusan pertandingan diurus dengan baik oleh guru. Dan yang ketiga, mencungkil bakat pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan pertandingan forum remaja. Yang pertama, kurang penyertaan daripada pelajar. Yang kedua, proses menarik pelajar untuk menyertai pertandingan ini adalah sukar. Dan yang ketiga, tidak banyak guru yang mahir dalam bidang ini. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, guru dapat membantu pelajar dalam mencungkil bakat mereka yang terpendam. Yang kedua, guru membantu pelajar dalam memberi ilmu tentang sesuatu perkara yang tidak diajarkan di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, guru menerapkan sikap kesukanan dalam diri mereka, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Terdapat beberapa kekuatan budaya sekolah. Yang pertama, budaya satu murid satu sukan. Budaya ini mampu meningkatkan pencapaian murid dalam bersukan sekaligus meningkatkan nama sekolah. Yang kedua, budaya menepati masa. Budaya ini dapat mendisiplinkan pelajar sejak dari bangku sekolah lagi supaya apabila menjejakkan kaki ke dalam alam pekerjaan, mereka dapat menguruskan masa dengan baik. Dan yang ketiga adalah budaya membaca doa. Budaya ini selaras dengan prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan akan membawa kita ke arah kebaikan dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan budaya sekolah. Bagi budaya satu murid satu sukan, tidak semua pelajar melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Yang kedua, budaya menepati masa. Sikap segelintir pelajar yang selalu datang lewat ke sekolah dan mempunyai rekod yang buruk. Dan yang ketiga, budaya membaca doa. Hanya bacaan doa bagi umat Kristian sahaja dibaca. Seharusnya diselitkan juga bacaan doa bagi umat Islam. Kekuatan bagi budaya kerja adalah semua program dapat berjalan dengan lancar apabila adanya semangat kerja berpasukan antara guru, dan budaya menepati masa dapat membuat sesuatu program berjalan mengikut tentatif dan rancangan yang telah dirancang. Bagi kelemahan budaya kerja pula, guru sesi pagi dan sesi petang kurang menjalinkan kerjasama atas faktor pencanggahan sesi persekolahan, dan masa bagi guru sesi pagi dan sesi petang adalah berbeza menyebabkan beberapa program sukar untuk dijalankan. Pelaksanaan budaya sekolah dan budaya kerja. Pada awal pagi, guru akan berada di pintu pagar sekolah untuk mengawasi kedatangan pelajar ke sekolah. Pembacaan doa akan dilakukan pada setiap kali perhimpunan rasmi berlangsung. Dan yang ketiga, kejohanan sukan akan diadakan setiap tahun bagi melihat bakat dan kemampuan pelajar. Cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan bagi budaya membaca doa adalah bacaan doa tidak semestinya dilakukan pada majlis perhimpunan rasmi, tetapi dilakukan juga sebelum sesi pembelajaran dan pengajaran bermula. Selain itu, bacaan doa bagi umat Islam juga harus diselitkan setelah bacaan doa umat Kristian dibaca. Perkara ini untuk mengelakkan daripada berlakunya salah faham di mana hanya bacaan doa umat Kristian sahaja dibaca. Yang kedua, cadangan penambahbaikan unit sukan sekolah perlu mengadakan latihan dengan berselang-seli, di mana satu hari rehat dan satu hari latihan. Selain itu juga, latihan sukan boleh dijalankan pada waktu pagi, tetapi dengan syarat latihan waktu pagi ini dijalankan seminggu sebelum pertandingan. Bagi yang terlepas PDPC, guru mata pelajaran terlibat perlu menyediakan latihan tambahan kepada mereka untuk disiapkan di rumah. Pada pandangan saya, kursus ini sangat membantu bakal guru dalam profesion perguruan. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang belum berani berhadapan dengan pelajar. Sebagai langkah penambahbaikan, saya bercadang agar pihak universiti menganjurkan program Pra-PAUS supaya mahasiswa lebih yakin untuk berhadapan dengan pelajar. Rumusan. Kesimpulannya, saya berasa sangat teruja dan gembira semasa menjalani kursus PAS kerana warga sekolah SMK Methodist menyambut kedatangan saya dengan baik. Semasa menjalani kursus PAS, saya mendapati tugas seorang guru bukanlah mudah seperti yang disangkakan. Banyak aspek yang perlu diberi perhatian oleh guru seperti pentadbiran dan pengurusan sekolah, kawalan di bilik darjah, disiplin murid, co-curriculum sekolah, akademik dan banyak lagi.
Bukanlah mudah untuk menguruskan berbagai kerja dalam satu masa. Namun, itu bukanlah penghalang bagi guru-guru untuk mendidik anak bangsa. Sekian, terima kasih.